اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurniaan Allah, kasih sayang daripada Allah, selagi kita diberikan pinjaman nyawa, selagi kita dapat menggerakkan segala tubuh badan kita, supaya kita sentiasa dapat beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Kiamat Hampir Tiba pada muka surat yang ke-50. Tak silap saya lah. Betul? 50? Ha? Yang ke-6. 50 yang ke-6 atas sekali. Di manakah ia akan mula muncul? Qala musannif rahimahullahu ta'ala, kata pengarang, di manakah ia Dajjal akan mula muncul? Ulama telah sepakat mengatakan bahawa Dajjal akan muncul dari arah timur. Ada yang mengatakan dari Khurasan, dan ada yang mengatakan dari Asfahan, dan ada pula riwayat menyebutkan dari suatu tempat antara Iraq dan Syria. Ini pendapat para ulama, dan mereka masing-masing mempunyai sandaran. Masing-masing mereka ada dalil mereka sendiri yang mengatakan Dajjal ni akan muncul dari arah timur. Di kemungkinan di sebelah Khurasan atau di Asfahan, dan ada juga yang berpendapat akan keluar daripada Iraq, antara Iraq dan Syria. Jadi dia akan muncul kat situ lah. Dajjal ni dia akan muncul daripada sebelah sana. Dia tidak muncul daripada negara kita, tak ada. Dan Dajjal ni pula dia muncul-muncul bukan terus kata dia ni jahat dah. Masih ada lagi pendapat mengatakan Dajjal ni kalau dia muncul esok, dia bukannya jahat, tapi dia akan jadi orang yang baik dulu. Dia cari pengikut yang sangat ramai. Dia jadi seorang yang alim, kerana dia mempunyai kelebihan Allah bagi pada dia, kan? Allah bagi dia sedikit ilmu yang mana boleh menyesatkan orang. Allah bagi dia ilmu boleh menyesatkan orang, yang mana ilmu untuk menghidup dan mematikan seseorang Allah bagi pada dia. Tapi sebenarnya yang dia hidupkan tu bukanlah manusia yang sebenar, tapi adalah syaitan yang membantu dia. Macam contoh, sekiranya kita ni tidak percaya bahawa Dajjal adalah Tuhan, maka dia akan hidupkan balik mak ayah kita. Tapi yang hidup tu bukanlah mak ayah kita, syaitan yang menjelma seperti mak ayah kita. Kita kena ingat syaitan ni dia boleh jelma ikut siapa pun. Dia boleh ikut siapa-siapa pun dia nak tiru. Kemungkinan dalam majlis kita tiba-tiba kita tengok Cikgu Syekh ada 2 orang. Contoh kono seorang, kau ni seorang. Tapi kita nak percaya kat mana? Percaya kat ni pasal Cikgu Syekh memang tepat di sini. Tiba-tiba corong belakang tu ada seorang lagi. Kita tengok, kita takut. Tak sungguh. Memang wujud sungguh. Dia boleh tiru siapa pun dia nak tiru. Dia tak boleh tiru seorang je, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dia tak boleh. Iblis memang tak boleh nak tiru Nabi. Tu sebab kalau orang kata dia mimpi Nabi, nampak wajah Nabi, betul ke Ustaz saya nampak wajah Nabi tu, betul ke tu? Mana betul? Sebab apa? Syaitan dia memang tak boleh ni. Dah macam mana nak tahu tu Nabi? Tengok daripada ciri sifat dia.
biasa orang yang dapat mimpi Nabi ni, orang yang dalam seharian dia boleh katakan 24 jam dia otak fikiran dia hanya ingat pada Nabi Muhammad SAW. Sebab tu Nabi datang dalam mimpi dia, Allah hadirkan. Kenapa? Perasaan cinta dan rindu dia pada Nabi, walaupun tak pernah kenal, walaupun tak pernah jumpa, tapi sebab apa? Perasaan rindu dan sayang dia tu, cinta dia pada Nabi, Allah hadirkan Nabi Muhammad SAW dalam mimpi dia. Jadi kita ni hak sayang ni, tak usah tahu, saya tiap-tiap alam mimpi Nabi. Oh, dak mu lebong orang teh. Dia hak mimpi Nabi ni kebanyakan Allah bagi pada para ulama. Sebab apa? Mereka ada perasaan, kita ada. Kita ada perasaan tu, sayang pada Nabi, cinta pada Nabi ada, tapi tak kekal. Hari ni dan molek iman tengah kuat, cinta sayang pada Nabi, tak lagi iman kurang ni, satu sunnah Nabi pun kita tak boleh nak amal dah. Jadi kalau tapi sekiranya kita ni Allah hadir mimpi Nabi, dalam mimpi tu kebiasaannya Nabi akan mengatakan dia adalah Rasulullah. Kita lihatlah sifat dia pula. Masa kehidupan Nabi ni apa yang biasa pakaian Nabi pakai? Nabi akan pakai jubah, Nabi akan pakai serban yang mempunyai 3 warna. Tak silap saya warna putih, 4 warna, putih, merah, hijau dan hitam. Tapi yang gemar Nabi pakai warna putih dan juga warna hijau. Ini yang paling dua ni yang paling gemar Nabi guna. Nabi sangat suka warna hijau. Sebab apa Nabi suka warna hijau? Sebab syurga tu warna dia hijau. Syurga warna dia hijau. Sebab tu Nabi suka warna hijau. Jadi dua, tengok gaya serban. Kemudian daripada raut wajahnya, ada tak orang yang bila dia dapat mimpi Nabi, dia dapat nukilkan balik wajah Nabi? Tak ada. Tak ada, tuan-tuan. Dia boleh ingat wajah tu, tetapi untuk dia nak tunjuk pada orang lain, tak boleh. Contoh saya bagi tuan-tuan, contoh saya bagi kata pada teman tadi, saya mimpi jumpa Nabi. Mari seorang pelukis, dia kata, okey Ustaz mimpi wajah Nabi dah, kening dia macam ni ke? Tak boleh sebut. Memang kita tak boleh nak sebut. Mana? Allah beratkan lidah kita, tak boleh nak sebut. Oh gini wajah Nabi, pipi dia macam ni, rambut dia begini, mata dia macam ni. Memang kita tak boleh nak sebut, walaupun kita ingat wajah dia. Dan tidak ada sesiapa pun orang yang mimpi Nabi kata, aku memang tadi mimpi Nabi. Ni aku memang tadi aku mimpi Nabi, pas aku nak cerita kat puakmu lah wajah Nabi macam mana. Tak ada pun orang begitu, tuan-tuan. Berapa ramai para ulama kita mimpi jumpa Nabi, tak ada pula dia buat panggil wartawan bagi tahu wajah Nabi mana. Jadi dia tak tahu. Tapi beruntunglah orang yang dapat mimpi Nabi. Tapi kita yang tak dapat mimpi Nabi, jangan kita sedih, tuan-tuan. Jangan kita sedih, kata Allah sedihnya tak dapat aku mimpi Nabi. Selawat sokmo dah, ingat sokmo dah, cinta sokmo dah pada Nabi, tapi buat apalah aku tak dapat mimpi Nabi. Jangan kita risau. Sebab apa? Kemungkinan Allah nak aturkan satu pertemuan kita dengan Nabi di akhirat esok. Harap-harap begitulah, amin. Allah nak temukan kita, tuan-tuan. Perasaan kita dapat jumpa Nabi, orang yang kita sebut sokmo, dalam solat pun kita sebut nama dia. Mulianya dia ni, mulianya manusia yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dalam solat kita sebut nama dia. Kita salam antara kita pun kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, gi kau ni sebut semua nama dia. Maka satu ketika esok Allah akan temukan kita dengan dia. Sebab tu kita jangan sedih. Jangan kita sedih tak dapat bertemu mimpi. Kalau mimpi tu sekadar mimpi, tapi kat akhirat esok tu adalah satu kenyataan. Kita jumpa Nabi kat syurga, tu kenyataan, bukan lagi mimpi. Syurga bukan satu mimpi. Jumpa Nabi di padang mahsyar, minum air kolam Nabi, hak tu bukan mimpi. Hak tu memang betul sungguh. Tapi kalau sekarang ni kita kata kita jumpa Nabi, dalam tu hanya sekadar dalam mimpi. Tapi dalam mimpi pun kira beruntung dah lah. Tapi kita yang tak mimpi Nabi, jangan kita rasa sedih. Jangan kita rasa sedih. Sebaliknya kita terus doa, ya Allah, tak dapat mimpi Nabi pun tak apa. Yang penting esok ke akhirat dapat bersama-sama dengan Nabi. Itu pun besar rahmat dah, tuan-tuan. Nabi tak halau kita daripada air kolam dia, betul cukup baik lah. Pasal apa? Ada orang yang Nabi akan halau dia.
Siapa yang akan halau dia kali pertama? Sampai turn dia untuk minum air kolam Nabi ni, air kolam Kausar ni tuan-tuan. Sekali minum takkan dahaga sampai bila-bila lah. Nampak tak? Ni kita minum air kau ni. Nampak? Sekejap lagi nak sebotol pula. Sekejap lagi nak sebotol pula. Nampak? Tak pernah puas untuk kita minum. Kalau kita minum, oh lega. Lega sekejap, lepas tu nak minum pula. Tak lama lepas tu minum pula. Tapi minum air kolam Nabi ni sekali minum, tidak akan dahaga buat selama-lamanya. Tapi kalau masuk dalam syurga, ada sungai, 3 sungai yang mengalir. Yang pertama susu, yang kedua madu, yang ketiga arak. Nampak tak? Dah kita ni Ustaz tak dahaga boleh tak? Minum nak pergi, nak minum tak? Allah cipta dah untuk kesenangan pada kita di syurga besok. Ada orang yang dihalau oleh Nabi. Siapa yang halau buat kali pertama? Bila dia sampai ke kolam Nabi, yang halang dia untuk minum siapa dia? Malaikat. Malaikat yang halang dia dulu. Kata malaikat, jangan sesekali kamu nak minum air ni. Nabi tanya balik malaikat, "Hey, mu ni buat apa mu pergi halang umat aku ni? Nak minum ni umat aku ni, tahu tak? Umat aku nak minum air kolam aku ni, pasal apa mu halang?" Apa kata malaikat? Ya benar dia adalah umatmu, tapi ketika mana ia hidup, langsung tidak pernah mengamalkan satu pun sunnahmu. Malahan mereka menghina pula sunnah-sunnahmu. Ada tak golongan ni sekarang? Bertimbun. Marah. Bertimbun golongan yang jenis macam ni. Petikaikan ayat Quran, petikaikan hadis-hadis Nabi. Apa ramai orang yang bawa fahaman liberal ni. Dalam negara kita cukup ramai tuan-tuan. Quran ciptaan manusia. Ni semua kaki nak tendang belaka ni. Tu sebab masa kita hidup, tuan-tuan, tu sebab Nabi dah ajar pada kita. Kita nak buat semua sunnah Nabi, tuan-tuan, memang tak mampu. Sebab Nabi ni dia maksum, Allah pilih dia. Nabi malam solat sampai pekak kaki. Allah pilih dia begitu. Kita tak sampai tahap tu, tapi dalam kehidupan kita, tuan-tuan, daripada mula kita balik sampailah kita nak meninggal dunia, pastikan ada satu sunnah Nabi yang kita amalkan sepanjang hidup kita. Pastikan ada satu. Kurang-kurang pun satu, tuan-tuan, menunjukkan ada perasaan cinta dan kasih kita pada Nabi. Ni pandai kata, aku sayang, aku cinta, aku rindu. Lah ni orang buat lagu kan? Macam-macam orang dia pakat buat lagu. Tak kisahlah nak buat lagu rasa cinta dia, tak ada masalah. Tak ada masalah. Memang ada mungkin lah. Tapi kalau sekadar hanya kita mengatik di mulut, mengatik tu makna dia cakap di mulut sahaja, tapi satu sunnah Nabi pun tak diamalkan, maka tak guna, tuan-tuan. Kan? Lagi 5 minit kita berhenti. Aku tunjuk lah. Sini okey, tuan-tuan, boleh solat apa nama ni, qabliyah, ba'diyah kan. Saya tengok kat Perak dia tak benar kan. Kalau sembahyang Jumaat kan, sembahyang Jumaat tu dia azan-azan sampai la ilaha illallah. Imam tu nak kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia azan kali lagi. Lepas tu khutbah tu sembahyang. Dia tak dibenarkan untuk qabliyah dan ba'diyah di masjid pada awal-awal Jumaat hari itulah. Mungkin minggu ni dah bagi, wallahu alam. Tapi saya tak tengok lagi. Cuma yang saya dapat terbaru hari ni, seluruh surau di negeri Perak semua boleh buat solat Jumaat. Dia bagi seluruh surau di negeri Perak dibenarkan solat Jumaat. Yang paling penting keluasan surau tu boleh menampung 40 orang dengan ada penjarakan sosial. Itulah jarakan seorang-seorang tu kan. Mana kalau ada ni berapa banyak dah surau yang dah diluluskan untuk hari ni solat Jumaat kan. Ada satu surau belakang rumah saya. Tadi saya tanya dia, ada tak solat Jumaat? Dia kata belum bincang lagi, tapi yang berdekatan dengan situ dah banyak ada dah. Sebab apa? Kewajipan solat Jumaat tu. Kewajipan solat Jumaat tu untuk memudahkan orang solat Jumaat, maka dia berikan seluruh. Tapi sekejap je lah. Dalam masa tempoh PKPP ni lah, lepas pada tu dia ambil balik lah. Sebab apa? Ada orang yang nak datang solat Jumaat sungguh, tuan-tuan, rindu kan. Ada yang datang tak pakai mask, dia terajang, dia jadi JK, berambuh. Dia sepak, kata tak boleh masuk. Dulu
Orang yang bersin, tak, ini kalau ikut cara Islam lah kan. Orang yang bersin, tak, kita sebut, kalau katakan kita bersin, kita sebut Alhamdulillah. Dan orang yang dengar kita bersin, Yarhamkallah. Kenapa? Bila bersin ni dia apa nama ni, satu kebaikan pada diri seorang tu. Tapi dia buang penyakit orang panggil buang penyakit pada diri seorang tu. Lon ni kalau bersin takut orang. Nak doa takut. Lon ni orang nak doa takut. Musing. Lagi ni corona ni kata kita. Takut belaka kita lon ni. Tapi tak apalah, ambil langkah berhati-hati, itu je. Kan, kita bukannya sengaja untuk lari pada orang tu, bukannya kita kata ini bawa penyakit bersin, tak, kita jangan pegang gitu. Kita hanya mengambil langkah berhati-hati. Ramai orang syirik, dia sangka perbuatan dia tu tak syirik. Macam contoh tu, ada orang dulu-dulu dia kata apa, kalau kita sangka ayat 1000 dinar di rumah, rezeki kita murah. Ayat tu lah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sangkut di rumah, rezeki akan murah. Tuan rumah kalau pendek berapa jam. Nampak tak? Tuan rumah mayang tak? Lepas tu kata, ini aku letak ni, aku beli kat Pakistan 300 lebih ni. Tak? Frame ni pasal nak bagi rezeki murah. Syirik walaupun mutak ayat Quran. Nampak tak? Itu ramai orang jadi syirik, tuan-tuan. Dia tak letak keyakinan dia direct terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia duk main letak ayat Quran gini, iblis lagi kata dia. Nampak tak? Letak gini tak ada Nampak tak? Ramai orang yang kadang-kadang melakukan amal ibadat bukan kerana nak kepada redha Allah, tapi nak kepada sesuatu, berharap kepada sesuatu. Contoh tuan-tuan saya bagi kan, orang sembahyang duha kebanyakan sebab apa? Sembahyang duha kebanyakan sebab apa? Dia jawab Ali, sebab nak murah rezeki. Kita angkat takbir pun kita fikir gitu dah. Salah tuan-tuan. Ulama kata orang yang sembahyang duha ni, Nabi sembahyang duha bukan kerana nak murah rezeki. Nabi sembahyang duha kerana nak jaga hubungan dengan Allah. Tu sebab dalam solat hajat, kita tengok, kita tuan-tuan walaupun tak ada hajat, boleh tak solat hajat? Boleh. Sebab apa kata boleh? Sebab solat hajat tujuan utama dia hanyalah kita nak menjaga hubungan kita dengan Allah. Di sebalik tu baru kita letak niat kita. Nampak tak? Makna niat utama kita sembahyang duha bukan kerana kita nak minta rezeki kita murah hari tu, tak. Tapi kita sembahyang duha tu kerana kita nak jaga hubungan kita dengan Allah. Dan asbab kita nak jaga hubungan kita dengan Allah tu lah Allah murahkan rezeki kita. Kita pergi pegang teguh kok tu berat baru ni ada hari Rabu baru ni saya tak ada kuliah, saya pergi dengar kuliah di masjid dekat dengan rumah saya. Ustaz tu dengar ajar kita Faridatul Faraid kan. Jadi ustaz tu sebut, ustaz tu cakap betul lah ke, tak ada salah apa pun. Saya dengar memang seronok lah. Tapi bila dia cerita pada orang awam gitu, orang awam jadi takut. Siapa tu imam jadi takut. Apa dia cerita tuan-tuan? Siapa-siapa yang meyakini wujudnya Allah tapi tak boleh bagi dalil, dia tak boleh bagi dalil wujudnya Allah, maka masih kafir lagi. Betul tu dia cakap tu, betul tuan-tuan. Tapi bila dia cerita pada orang awam, tu imam dia dah gelisah, lari belakang. Saya duduk belakang, masa tak sejuk, tak tahan aircon, duduk belakang. Dia mari kat saya, ustaz aku nak kafir lagi, dia kata. Macam mana aku semayang ni ustaz kan, dia kata. Ni semua kafir-kafir habis ni ustaz. Kata tak apa Haji, kita dalam sedang belajar. Ustaz tu mungkin dia lupa nak sebut. Ulama kata siapa yang dalam keadaan sedang belajar untuk mengenal Allah, maka dimaafkan pada syarak sekiranya ada kesilapan dia. Yang kata kafir ni orang yang tak mengaji terus, tak nak belajar. Mari ustaz mengajar bab tauhid, bab mengenal Allah ni, dia tak mau ngajar, dia tak mau dengar. Biar dia muah atau tak muah, dia tak buat penting pun ilmu dalam bab mengenal Allah Taala ni. Dia buat tak peduli. Hak ni jatuh pada kafir, kita hak mengaji ni, dia tak ada masalah.
Oh lega lah sikit kata dia. Kata aku ni jadi imam sini tak berapa puluh tahun dah, kapi lagi kata. Nah, takut dia. Dan sepatutnya kalau hal-hal nak buat-buat gini, kalau kita cerita di pondok tak apalah. Kan, cerita di tempat betul-betul tempat pengajian. Bila cerita dengan orang awam dia mudah keliru. Bila cerita dengan bab gini dengan orang awam mudah keliru. Sepatutnya kena kata kalau orang yang betul-betul tak mahu belajar, barulah jatuh pada kapi. Tu sama kat kita tuan-tuan. Kita kalau belajar bab semayang, sedang belajar bab semayang, ada kesilapan kita dalam semayang, maka ulama kata dimaafkan pada syarak. Syarak ni siapa? Makna Allah Ta'ala. Syarak tu Allah. Hukum syarak tu hukum yang Allah buat. Maka kalau ada kesilapan kita di situ, maka dimaafkan oleh Allah. Allah maafkan kita. Sebab apa? Kita dalam usaha dalam mempelajari ilmunya. Sebab kita tak ada orang hari ni belajar hari ni pandai tak. Walaupun kita ambil daurah kitab, tak semestinya hari tu juga kita boleh hafal semua yang ada dalam kitab. Kita buat daurah kitab tu hari tu. Ada orang buat daurah kitab sehari, kita buat juga tahun lepas sebulan Ramadan. Kita buat 40 hadis peristiwa akhir zaman, tak silap saya kan. Tahun lepas Jadi dalam tu kita tak ingat kat semua. Nampak tak? Sebab kita ni manusia lemah tu kita. Kita ni bersifat tu Allah cipta kita ni sifat dengan lemah dah. Akal kita tak boleh nak fikir semua benda. Tak semua orang dia pandai tuan-tuan. Nak hafal semua benda tak boleh. Jadi maka sekiranya dia ni dalam usaha untuk mempelajari ilmu, maka dimaafkan pada syarak. Tapi kalau dia memang sengaja tinggalkan ilmu ni, maka itulah yang dikatakan berdosa. Tuan-tuan yang belajar, kita dalam usaha belajar bab semayang, maka dimaafkan pada syarak sekiranya dalam solat kita ada kesilapan. Tapi jangan tinggal ilmu bab semayang ni. Pasal esok kita mati, pertama sekali Allah akan tanya bab semayang. Jadi semayang kena hati-hati. Ada orang semayang cukup 5 waktu, tapi dalam semayang ni asyik nak tengok orang. Ada wujud sungguh dekat masjid rumah saya tu tuan-tuan. Tak tahulah kenapa Tok Wila. Tok Wila di masjid kat rumah saya. 3 orang Tok Wila, 3 kaki tengok orang tengah semayang. Kalau ada orang baru mari dia pun musing tengok. Kata pelik Tok Wila ni. Bukan tak mau tegur, dalam kuliah tegur dah. Dalam kuliah tegur dah. Ada kat masjid kat rumah saya ni macam-macam tuan-tuan. Kan, tapi saya tak tegur secara direct, takut iyalah orang terasa tu. Kalau ustaz pandangan ustaz ambil semua. Kena gitu nanyalah aku. Saya buat teguran macam mana? Saya kalau ada kesilapan dalam dia laungkan azan, saya azan lah. Kata haji, bagi saya azan ni syak ni boleh. Saya buat gitu. Kan? Nanti dia akan tengok sendirilah. Itulah cara Hasan dan Husin dalam menegur seorang Arab Badui yang baru masuk Islam. Arab Badui ni dia tua, dia baru masuk Islam. Lepas tu Arab Badui ni dia ambil uduk macam lebih kurang gitu-gitu je yang ambil uduk. Jadi Hasan Husin ni dia tengok. Maka Hasan Husin ni dia nak tegur, dia takut pasal apa orang tua. Maka dia kata gini, Pakcik, cuba pakcik tengok saya dengan adik saya ambil pula. Pakcik tengok saya dengan adik saya ambil uduk pula macam mana. Maka dia pun ambil. Maka aduh itu dapat membezakan. Ada yang masalah yang tak mahu mengaji. Hak jenis mengaji terbaik. Molek lah kalau boleh mengaji. Ni ada yang tak mahu mengaji terus. Kata haji ni lah mailah. Ada orang yang dah ditawarkan pengajian. Dana saya dah jadi Tok Bilan 30 tahun ustaz. Ustaz tak wujud lagi saya jadi Tok Bilan. Janganlah memandang ngajar saya. Ada je jenis gitu. Kena gitu. Sebab orang tua yang tidak ada ilmu, orang tua yang tidak ada ilmu bab akhirat ni, maka dia tidak lagi dikira orang tua, dia kira budak. Orang budak yang baru balik tu, kalau dia ada ilmu akhirat cukup bab semayang dia apa semua cukup, dia dikira sebagai orang yang tua. Sebab apa? Di tua tu bukan letak di rambut. Pada zahir, pada adat kata manusia, tua tu letak di rambut, letak pada di wajah. Tapi di sisi syarak, tua itu ialah orang yang tahu ilmu akhirat. Orang yang tahu ilmu akhirat. Okey.
Oh, lebih dah ni. Lebih 7 minit lah. Kita habis part ni. Habis awal-awal pun makan bukan ada pun tuan-tuan. Tak ada makan pun, makan sendiri. Saya pun cikgu cakap saya, Ustaz esok pagi pergi makan sendiri lah. Awal-awal cikgu cakap dah, esok pergilah kedai mana-mana depan ni. Lagi saya pun keluar. Okey. Walau bagaimanapun riwayat-riwayat ini tidak bertentangan. Kerana boleh jadi pada mulanya makna riwayat-riwayat tadilah yang mengatakan Dajjal ni keluar daripada Khurasan, mengatakan daripada Asfahan dan juga Iraq, di antara Iraq dan Syria. Jadi masing-masing ada dalil, ada ulama bawa riwayat masing-masing. Jadi kata pengarang, walau bagaimanapun riwayat-riwayat ini tidak bertentangan. Kerana apa? Kerana boleh jadi pada mulanya ia keluar di Khurasan, kemudian lalu mendapat sokongan daripada Yahudi Asfahan yang berjumlah 70,000 itu. Kemudian cabarannya terhadap kaum muslimin bermula ketika ia berada di antara Iraq dan Syria. Di Iraq ni, kalau sekarang ni banyak golongan Syiah lah. Golongan Syiah ni memang akan ikut dia lah, mudah terikut dia. Mudah akan ikut golongan Dajjal ni. Ada juga riwayat mengatakan bahawa Dajjal ini pada masa mula muncul di masyarakat kelihatannya seperti orang yang kuat beriman. Kelihatannya seperti orang kuat beriman, ulama, nampak macam ulama sungguh. Kepada Allah Ta'ala, mana dia beriman, nampak beriman sungguh pada Allah. Lalu ia mempunyai banyak pengikut dan pendukung. Yelah, ulama tuan-tuan, kita duk ikut ulama lah. Kita nak ikut siapa lagi? Ada orang kata saya tak mau ikut mazhab ni, saya tak mau ikut ulama-ulama, saya nak direct terus kepada Allah Rasul. Mu ingat mu hidup zaman Nabi. Mu nak ikut buat gitu. Kita tuan-tuan tak ada siapa dah tuan-tuan. Tu sebab Nabi kata al-ulama warathatul anbiya. Nabi suruh kita ikut ulama, lepas kita tentang para ulama. Mu cerdik tak? Akal ada tak mu ni? Oh, saya tak perlulah. Kalau tak ada ulama mu semayang tak erti. Tuan-tuan, tak ada ulama nak sebut kalimah la ilaha illallah pun tak erti. Adanya kita boleh buat apa yang kita ada sekarang. Kita semayang tuan-tuan, kita baca Quran, semuanya daripada para ulama. Kalau mereka tak ada ajar pada kita, tak ada apa. Tetapi bila kita dah reti sikit bab agama, ni tak boleh pakai pendapat ni, ini tak boleh pakai, semua tak boleh pakai. Tak, mu je boleh pakai. Mengingat mu siapa. Dah mula tak mau ikut ulama ni, dah mula tak mau ikut tu, dah mula tak mau ikut ni. Tu. Baik. Lalu ia mempunyai banyak pengikut dan pendukung. Setelah ia merasa kuat dan peminatnya bertambah banyak, ia mula mengaku sebagai seorang nabi. Tu Dajjal. Mula-mula bawa ajaran Islam, ahli sunnah wal jemaah. Tapi mula-mula bila dah ramai pengikut, dah rasa dia kuat, maka dia akan mengaku diri dia sebagai nabi. Dulu gitu kok tuan-tuan. Dulu dia tak ngaku diri dia Tuhan. Siapa nama tu? Yang tahun 2003-2004 dulu. Apa Ayapin? Kan? Dia mula-mula dulu saya baca kisah dia, saya tak, masa itu saya kecil lagi tuan-tuan, tak tahu apa pun. Tapi bila sekarang ni orang duk tanya pasal Ayapin, mana aku kenal. Tapi bila saya baca kisah Ayapin ni di Google lah, saya tengok info dia. Pada mulanya dia ni orang yang sembahyang jemaah biasa je di masjid di surau ni. Kemudian dia ada terdengar satu kuliah daripada salah seorang ustaz tu mengatakan kita ni adalah pemimpin. Marah kan, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa tu. Kita lah pemimpin bagi sekalian perempuan. Bila sebut pemimpin tu, dia salah faham, mengatakan dia pemimpin ni macam mana Allah memimpin manusia. Dia faham kat situ pada mula fahaman dia tu. Saya bacalah. Kalau tipu, saya tipu lah tuan-tuan. Tapi saya baca situ dia kata gitu. Jadi tu yang mula dia menubuhkan ajaran dia tu. Pada mulanya dia bawa orang tu, dia dah nampak dah dengan asbab daripada dia buat gitu, dia dapat keuntungan. Daripada tu dia ajak ramai orang pengikut dia. Ajak dapat orang pun dia mengaku diri dia sebagai nabi. Orang percaya. Tuan-tuan, pengikut dia ada yang percaya, ada yang tinggalkan dia. Ada yang percaya, ada yang tinggalkan dia. Pasal apa? Pada mula dia mengaku diri dia
Orang biasa, lepas tu dia mengaku diri dia sebagai Nabi. Ada orang percaya dan ada orang tinggalkan dia. Tak lama selepas tu dia rasa dia kuat lagi, dia mengaku diri dia sebagai Tuhan. Masa dia mengaku diri sebagai Tuhan tu barulah famous dia. Maksudnya barulah orang dapat laporan daripada polis apa semua. Masa dia mengaku diri sebagai Nabi, polis dah dapat laporan, tapi tak ada bukti untuk tangkap. Bila dia mengaku diri dia sebagai Tuhan tu, barulah pihak polis ambil tindakan pada dia. Lagi dahsyat, pergi, dia kata dia tak ada seminggu. Orang tanya ayah pin duk mana, pergi naik ke langit Isra Mi'raj, dia kata seminggu. Nabi pergi satu malam, mu seminggu buat gapo atas tu? Mu pergi naik gapo? Naik motor kat pecah. Minyak apa? Ada orang tanya pada isteri, tak tahulah itu isteri ataupun tidak. Tanya pada ayah pin gimana kan naik ke langit? Bila dia balik tak tahu lagi bila balik, tapi marin dulu ada balik beli okok suria. Ada cakap gitu tuan-tuan. Balik semata beli okok suria, beli sebatang dua batang ke sekotok, pergi naik atas balik. Berat bodoh semua yang sedih kat kita kot tu. Oh ya Allah dah percaya. Ayah apa tuan-tuan, semua agama dia ni, dia pergi tempat kuil India, dia sembah. Ayah apa ni? Mana? Dia nak dapatkan pengikut tu. Dia pergi kat ni, dia sembah kat ni. Dia pergi kat ni, dia sembah kat ni. Dia layan belaka. Semua benda dia sembah. Mana cerita ni sesaknya dia ni. Tu. Okey, nak habis dah. Maka ketika itu akan dia mengaku diri dia sebagai Nabi, maka ketika itu ia akan ditinggalkan oleh orang-orang yang mempunyai kesedaran dan kefahaman yang benar terhadap agama. Kita tergolong dalam kalangan ni. Kita doa kepada Allah supaya sentiasa hindarkan diri kita daripada Dajjal. Tu sebab tuan-tuan, para ulama, Nabi ajarkan pada kita, kita kena amalkan 10 ayat surah Al-Kahfi, dan 10 ayat awal dan 10 ayat terakhir dan surah Al-Kahfi. Sebab apa? Orang yang mengamalkan surah ni, maka Dajjal tak boleh nak tipu daya dia. Memang tak boleh. Allah akan pelihara orang ni daripada tipu daya Dajjal. Sama juga tuan-tuan, macam orang yang mengamalkan ayat kursi. Tuan-tuan, setiap kali lepas main, jangan sesekali tinggal ayat kursi kalau boleh. Jangan sesekali. Sebab apa? Allah akan jaga kita. Nabi kata Allah akan jaga kita daripada satu sembahyang kepada satu sembahyang yang lain. Maknanya kalau subuh tadi kita baca ayat kursi, sampai zuhur Allah jaga kita. Kita sembahyang zuhur sampai asar, kita baca zuhur sampai asar, Allah jaga kita. Ke maghrib, daripada asar ke maghrib dan maghrib ke isyak ke subuh, Allah sentiasa, kita ni sentiasa dalam peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mengamalkan ayat kursi. Sebab tu kursi yang tinggal tuan-tuan. Jangan tinggal, kalau boleh jangan tinggal. Orang yang nak hantar, panggil apa tu, santau sihir pada kita, tak boleh. Pasal apa? Allah jaga kita. Allah jaga kita, insya-Allah. Baik. Jadi sebab tu kita amalkan 10 ayat awal dan 10 ayat akhir dalam suratul Kahfi. Jadi tuan-tuan dah amal kan kat sini kan, lepas isyak kan, buat lagi ke lepas PKP pakat tinggal belakang dah. Tak boleh buat kita tak buat jemaah, tak apa, kita buat di rumah kan, tak ada masalah. Tak buat di apa nama di masjid kita kan, biasa kan, sebelum-sebelum ni tuan-tuan buat kan. Lepas isyak baca ramai-ramai, alhamdulillah. Bagus tuan-tuan, saya memang sokong tu lah. Seronok tu sebab saya seronok kat sini. Bagus tuan-tuan, amalkan surah tu. Dan berpanjangan pahala ustaz yang bagi pada tuan-tuan kertas tu kan, berpanjangan pahala dia. Ustaz dia bukan bagi free ustaz, kita bayar kertas tu. Tak apalah dia tak dapat pahala kot kertas tu, tapi dia akan dapat pahala kot mana? Dapat pahala menyampaikan ilmu, dan niat dia tu Allah kira. Untung tuan-tuan, amalkan semua ni nak habis dah. Kemudian setelah berlalu beberapa waktu, ia mengaku sebagai Tuhan. Mengaku dah diri sebagai ni yang cerita Yaping ni. Mula biasa macam ulama pas mengaku diri sebagai
Nabi, lepas tu mengaku pula, tak lama lepas tu mengaku diri sebagai Tuhan. Maka pada ketika itulah matanya akan buta sebelah dan akan dituliskan di antara dua matanya perkataan kafara, artinya kafir. Ini ada perbezaan pandangan ulama. Ada yang mengatakan Dajjal ni masa keluar-keluar dia memang dia dah buta. Masa dia lahir pun memang mata dia buta sebelah dah. Ada yang mengatakan masa dia lahir elok, semua elok, tapi sejak dia mengaku diri dia sebagai Tuhan, baru Allah butakan sebelah mata dia. Jadi di sini ada dua perbezaan pandangan ulama, tapi yang pentingnya matanya memang ada something sebelah. Mata dia memang ada rusak sebelah kiri, bentuknya seperti biji kismis. Buah kismis tu, macam itulah, kecil je mata dia. Rusaklah. Yang sebelah kanan ni pula agak elok tapi agak tersembul sikit. Dia punya mata. Ada yang mengatakan berlakunya begini setelah dia mengaku diri dia sebagai Tuhan. Tapi ada yang mengatakan memang daripada kecil dia buta dah. Jadi di sini ada perbezaan pandangan lah. Patut tertulis perkataan kafir di dahi dia setelah dia mengaku diri dia sebagai Tuhan. Yang ini memang semua ulama bersepakat. Masa dia lahir tak ada. Sebab apa Allah bagi kelebihan untuk tipu daya manusia. Jadi dia boleh tipu semua manusia ni. Sebab di dahi dia orang tak nampak apa, kan? Di dahi dia orang tak nampak apa. Dahi tak boleh tutup. Orang lelaki dahi tak boleh tutup. Kalau mata dia buta sebelah, cacat sebelah lagi elok, waktu dia boleh tipu dia pakai spek rebeng. Pakai spek rebeng tak beres ha? Tak nampak lah. Jadi kafara ni banyak ulama setuju mengatakan memang betul. Setelah dia mengaku diri dia sebagai Tuhan, barulah tertulis di dahinya kalimah, perkataan huruf kafara, berarti kafir. Tulisan ini akan dapat dibaca oleh setiap orang beriman. Orang beriman semua tengok. Semua nampak di dahi dia kafara. Setelah kejadian ini barulah ia mula membuat kerosakan dan kekufuran yang tiada pernah dibuat seumpamanya dalam sepanjang sejarah dunia. Dalam sejarah dunia, tuan-tuan, Dajjal akan buat kerosakan atas muka bumi ni sepanjang, tak ada lagi sejarah dunia yang seperti mana Dajjal buat ni. Dia buat. Ni apalah ni, corona lah kan, COVID-19. Dajjal buat esok lebih dahsyat lagi. Ni Allah nak uji kita sikit. Tapi alhamdulillah tuan-tuan kan, Allah bagi kita, negara kita ni cepat pulih. Ni juga asbab daripada kerjasama kita, usaha kita dalam kita nak menjaga negara kita daripada terus tersebar. Kalau tidak tuan-tuan tengok Amerika, sehari 20 ke 50 ribu kes dia setiap hari. Entah bila nak sembuh tak tahu. Kita ni tuan-tuan dalam masa 3 bulan 3 bulan lebih sikit 3 bulan lebih sikit dah boleh dah kita nak sembahyang Jumaat pun semua kan. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Ni semua sebab daripada doa tuan-tuan. Saya yakin di antara kita ni tuan-tuan ada yang doa, ya Allah, aku rindu kat masjid, aku nak pergi masjid, nak doa di masjid, nak sembahyang di masjid. Mesti ada tuan-tuan. Allah dengar rintihan kita. Tu sebab kemungkinan besar tuan-tuan, asbab daripada PKP ni, Allah nak kita ni banyak doa pada dia, mengadu kat dia. Allah yang suka. Tu sebab Allah kata ud'uni astajib lakum. Doa pada aku bagi ya. Tak? Tapi kalau mu tak doa, macam mana aku nak bagi? Doa pada Allah, ya Allah, nak bagilah dapat buka masjid. Saya yakin tuan-tuan mesti ada di antara tuan-tuan yang doa begitu. Dan asbab daripada itulah kemungkinan doa tuan-tuan yang Allah terima ni, daripada manusia-manusia yang lain lagi, sahabat-sahabat kita yang lain lagi, doa Allah terima, malaikat bawa pergi pada Allah, membuatkan negara kita semakin pulih dan kita dapat solat berjemaah semula di masjid dan dapat duduk kuliah balik di masjid kan. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah SWT. Baik tuan-tuan, cukup sekadar tu. InsyaAllah nanti panjang umur rezeki kita akan sambung lagi pada bulan depan. Saya ada satu pengumuman pada tuan-tuan. Dekat dengan rumah saya ada satu surau yang tahun ni mereka tak ada lembu, dan mereka pun tak sempat nak kumpul duit kan. Selalu ada buat kumpul juga sikit-sikit, tapi tak sempat nak kumpul duit sebab PKP ramai yang susah nak buat seekor lembu je dekat satu surau tu. Jadi ada 7 bahagian, sekarang ni ada lagi 6 bahagian yang kosong. Jadi tuan-tuan ada yang tak ambil bahagian lagi di sini, yang tengah mencari-cari, boleh roger saya kan. Nanti nombor telefon saya ambil dengan Cikgu Syekh.
kan. Sebab saya tengah hari ni saya tak ada. Saya lepas ni saya nak balik, nak tidur, atau nak balik. Lepas tu insya-Allah kalau tuan-tuan nak bagi nak ambil bahagian untuk ibadah korban tu, satu bahagian RM650. Ada baki, tapi baki tu kami beli tali, lepas tu buat barang untuk buat sup sikit lah, kan. Ada baki, jadi kami gunakan untuk ni. Semua dihabiskan masa tu juga, tak ada simpan-simpan. Jadi tuan-tuan yang ada yang tak ambil apa-apa bahagian, nak ambil bahagian kat situ, boleh lah. Ada 6 kekosongan. Kita ayah tak amal lagi ni. Hari ni berapa bulan? 10 hari 10 hari bulan. 10 hari bulan maknanya 21 hari lagi lah. Dia 31 kan? 31 Julai. Jadi tuan-tuan yang nak ambil bahagian tu boleh maklumkan pada Cikgu Syekh ke, nanti Cikgu Syekh bagi nombor, tuan-tuan boleh ni masukkan duit di akaun saya. Sebab nanti bulan depan saya mari tak adil lah. Jangan bulan depan saya mari, Ustaz dah duit korban. Nak orang nak raya puasa balik dah. Nak korban. Tak apa lah. Kalau tentu ada yang nak bagi untuk ibadah korban tu, saya mengalu-alukan, kita bagi agih-agihkan pada orang susah di sana. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan. Terubat juga rindu saya di sini. 3 bulan lebih tak jumpa. Sepatutnya kurang-kurang pun saya jumpa lagi pada bulan puasa, kan, ataupun pada minggu bulan 4 hari tu, kan. Last datang bulan 3 hari. Lepas tu bulan 4 dah tak datang, sampailah ni baru datang balik. Terubat juga rindu pada tuan-tuan. Alhamdulillah, syukur pada Allah. InsyaAllah tuan-tuan, saya minta maaf banyak-banyak. Panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.